minta maaf, slide ni sebenarnya saya prepare dalam bahasa Inggeris sebab kita pun kena prepare lebih awal slide ni sebenarnya. So, tapi saya akan berbicara dalam bahasa Melayu. Okey, kita pergi ke bahagian pertama dahulu ya, iaitu revolusi industri 4.0. Okey. Melalui revolusi industri 4.0 ni sebenarnya, ini telah merubah cara kita hidup, cara kita bekerja dan cara kita berhubung antara satu sama lain. Revolusi 4.0 ni boleh dikatakan satu teknologi yang menggabungkan fizikal, digital dan juga biological world. Ianya juga sering kali dipanggil ataupun juga disebut sebagai cyber physical system. Cyber physical system di mana dunia fizikal ini dihubungkan dengan dunia cyber. Sebab itu ianya dipanggil cyber physical system. Dan melalui atau menerusi revolusi industri 4.0 ni, kita berharap ianya dapat sedikit sebanyak memberi impak yang positif. Okay, memberi impak yang positif akan membuka ruang, pelbagai ruang yang boleh mempengaruhi kehidupan keluarga, organisasi dan juga komuniti. Ya. Apabila kita bercakap mengenai revolusi 4.0, okay, salah satu terma yang biasanya digunakan adalah disruptive teknologi. Apa itu disruptive teknologi? Okay. Disruptive teknologi ni adalah teknologi yang membina suatu bisnes ataupun model yang baru. Okay, a new business model. Okay, dan this new business model will disrupt the existing ataupun conventional business model. And to some extent, eventually, okay, model-model lama ini ataupun conventional ini akan lenyap, okay, akan displace altogether. Alright? Saya percaya ramai masih ingat lagi companies ataupun business model yang bahagian belah kiri tu, iaitu Blockbuster, Taxi, Barnes & Noble dan sebagainya, di mana conventional business model ini telah pun diganggu oleh new business model yang belah kanan tadi tu. Dan akhirnya ada sebahagian daripada conventional business model ni dah tak wujud, dah lenyap daripada pasaran kerana tidak berubah ke arah revolusi industri 4.0. Okey, misalnya contohnya Blockbuster sebelum ni mungkin masyarakat mendapatkan movies melalui kedai seperti Blockbuster. Jadi sekarang kita boleh tengok stream movies melalui Netflix, YouTube ataupun pelbagai aplikasi yang lain. Begitu juga dengan kesemua aplikasi ataupun dibangunkan berasaskan pada teknologi 4.0. Saya suka untuk memetik kata-kata Elon Musk. Okay? Beliau berkata, some people don't like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster. Mungkin tak semua yang suka berubah, tetapi sekiranya kalau tak berubah, dia akan membawa kepada kemusnahan, maka hendak atau tidak, okay, either we like it or not, we have to change, we have to embrace the change. Okay, kalau tidak, mungkin seperti mana yang berlaku pada bisnes model yang konvensional tu, ianya dah tak wujud lagi. Okey, bila kita bercakap pasal 4IR ni, sebenarnya di dalam revolusi industri 4.0 ini terdapat pelbagai elemen ataupun komponen-komponen lah. Okey, yang saya paparkan di slide ini hanya sebahagian daripada komponen yang biasanya disebut apabila kita menyebut IR 4.0. Itu seperti Internet of Things, AR, VR, blockchain, AI, 3D printing, drones dan robotik. Dan apabila kita bercakap mengenai 4IR, kita harus faham bahawa seluruh dunia sekarang ini sedang berada dalam revolusi industri 4.0. Tetapi, okay, bukan semua negara sama. Okay, bukan semua negara sama dapat melalui atau dapat apply teknologi ini dalam masyarakat. Ianya bergantung pada kapasiti negara tersebut dan juga kesediaan masyarakat untuk berubah ataupun untuk menggunakan teknologi digital. Okay, Malaysia, okay, mari kita lihat bagaimanakah masyarakat di Malaysia bersedia untuk terlibat dalam digital teknologi. Okay, data ini adalah data pada tahun Januari 2019. Kita lihat bahawa masyarakat di Malaysia, 88% daripada populasi telah pun mula menggunakan online search untuk mencari produk ataupun services. Dan telah pun 75% daripada populasi itu telah pun beli barang ataupun servis melalui online. Okey,
di mana 44% menggunakan komputer PC dan 58% menggunakan mobile, menggunakan smartphone. Ini adalah data pada Januari 2019. Dan kemudian pada September 2019, peratusan ini meningkat di mana 80% masyarakat telah pun membeli ataupun membuat pembelian menerusi online service, Dan data pada Januari 2020 ianya terus meningkat. Saya tidak ada data yang terkini, tapi saya percaya akibat daripada wabak COVID-19 ini, peratusan ini mesti akan terus meningkat. Oleh kerana MCO, PKP dan sebagainya dan ramai yang tinggal di rumah, maka penggunaan teknologi digital ini sangat meluas dan saya percaya peratusan sekarang mungkin telah pun melebihi 90% masyarakat yang menggunakan teknologi digital untuk membuat pembelian dan pelbagai kegunaan-kegunaan baik. Ini bermakna bahawa masyarakat Malaysia ni sebenarnya kita dah berada, kita mempunyai kapasiti. Kita mempunyai kapasiti untuk menggunakan teknologi digital untuk dalam kehidupan seharian kita. Okey. Seterusnya, ke bahagian 2. Saya akan memberi sedikit penerangan mengenai COVID-19 secara umum ya, taklah secara detail. Okey. COVID-19 ini adalah wabak yang berpunca daripada coronavirus. Coronavirus ni juga dinamakan sebagai SARS-CoV-2. Okey, ianya adalah CoV-2 versi kedua ada kerana ini adalah coronavirus yang kedua. Yang coronavirus pertama adalah wabak yang berlaku pada tahun 2003. Pada ketika itu kita ada satu wabak yang juga dibawa oleh coronavirus. Maka yang wabak tersebut virus tersebut kita panggil SARS-CoV ataupun SARS-CoV-1. Dan COVID-19 ini berpunca daripada SARS-CoV-2. Okey. Virus ini sebenarnya saiznya amat kecil, iaitu di antara 50 ke 200 nanometer. Dan apabila virus ini berada di luar sel, di luar host, dia tak aktif. Dia tak boleh buat multiplication lah. Dan SARS-CoV-2 adalah virus yang berasaskan kepada RNA. Dia punya genetic information ni adalah berasaskan kepada RNA. Berbanding dengan virus yang berasaskan kepada DNA, RNA based virus ni dia agak tricky sikit sebab dia punya mutation rate dia agak tinggi. Dia mudah untuk mutate. Sama seperti influenza virus. Sebab itu pembangunan vaksin tu mungkin sedikit sukar kerana ia perlu menghasilkan vaksin baru apabila virus ini mutate. Dan secara strukturnya, virus ini dia mempunyai satu membran yang melindungi virus tersebut di mana terdapat protein spike daripada membran tersebut lah. Tapi membran ini, selaput ini mudah rosak sekiranya kita dengan menggunakan sabun ataupun alcohol based sanitizer, membran ini mudah rosak. Sebab itulah kita digalakkan untuk sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun ataupun alcohol based sanitizer sebab ianya boleh merosakkan atau boleh mematikanlah virus ini. Okey, bagaimana virus ini menjangkiti kita? Okey. Ya, apabila virus ini masuk ke dalam badan kita, protein spike tadi itu akan dock dengan protein yang dekat sel kita. Okey. Pada kebiasaannya sel manusia ni dia sukar untuk menerima foreign element ni. Okey, benda-benda asing ni agak sukar untuk menerima. Tetapi oleh kerana virus ni dia boleh mutate dan maka dia boleh trick the cell system to accept virus tersebut. Okey, maka bila binding ini berlaku, bila virus ni bind dengan kita punya protein cell tersebut tadi, maka virus ni akan inject dia punya genetic information, dia punya instruction set ke dalam sel kita. Okay, melalui instruction set ini, sel kita akan execute this instruction set dan dia akan multiply, dia akan create lagi sel-sel virus-virus baru. Okay, dia akan copy itself untuk menghasilkan virus-virus yang baru. Dan virus ini kemudiannya akan menjangkiti pula sel lain dan proses multiplication ataupun copy ini kontinuasi berlaku lah. Dia berlaku, maka akhirnya seluruh badan kita ataupun contoh lung kita penuh dengan virus. So kita dah lihat bagaimana virus ni masuk dan juga boleh menjangkiti kita. Kita sekarang lihat apakah cara yang kita boleh buat untuk melawan COVID-19. Saya bahagikan strategi untuk melawan COVID-19 ini sebagai dua strategi utama.
Pertama adalah untuk dengan kita mematahkan atau memutuskan chain. Dia punya chain, virus chain lah. Yang kedua adalah melalui treatment ataupun cure. Okey, biasanya kalau treatment ni, kalau treatment maksudnya dah lepas dijangkiti. Okey, kita gunakan antiviral untuk merawat. Okey, ataupun vaksin sebagai pre, maksudnya kita buat protection sebelum kita dijangkiti. Okey, tapi vaksin ni masih lagi dalam proses pembangunan. Okey, untuk melawan melalui memutuskan rantaian, okey, biasanya apakah langkah-langkah yang biasa dibuat adalah seperti social distancing, membuat lockdown dan juga isolation. Asingkan diri apabila kalau kita dijangkiti, kita mengasingkan diri. Okay, ini adalah strategi biasa yang digunakan. Dia punya key point ni adalah, pertama adalah kita kena cuba elakkan daripada dijangkiti, not getting infected. Dan kedua, not infecting others. Sekiranya kita ada virus lah. Kita sometimes kita tak tahu bahawa kita dah carry that virus. Okay? Sebab itu melalui langkah-langkah lockdown ataupun langkah-langkah social ataupun physical distancing ini, kita berusaha supaya kita tak getting infected ataupun kita tak menjangkiti orang lain. Ini saya suka gunakan perkataan ni, socially engineered behavior, di mana kita try to engineer our social behavior untuk kita hidup dalam, untuk kita berjaga-jaga supaya kita sentiasa mematuhi saranan untuk menjarakkan diri kita atau membuat penjarakan sosial atau penjarakan fizikal. Okay? Kita harus lakukan ini untuk kita memastikan bahawa kita boleh melandaikan ataupun flattening the curve. Okay. So sekarang kita dah lihat bagaimana virus ini, apakah langkah-langkah yang boleh kita gunakan untuk melawan virus ini. Sekarang kita masuk ke bahagian ketiga. Kita lihat pula bagaimana teknologi industri revolusi 4.0 ini boleh digunakan untuk melawan wabak ini. Okey, umum mengetahui bahawa dalam lockdown ataupun dalam MCO kita diminta untuk stay at home. Okey, kerana tadi kita tak nak elakkan daripada dijangkiti ataupun menjangkiti. Iaitu kita berusaha untuk flatten the curve. Saranan ataupun pematuhan untuk stay at home ni agak sukar dilakukan sekiranya ekosistem kita tidak membantu kita untuk stay at home. Okay? Tapi dengan adanya teknologi 4IR, okay, kita boleh stay at home sebab kita ada ekosistem yang membantu. Okay, sebagai contoh, untuk menonton TV, menonton movie, mungkin kita boleh access ke Netflix. Untuk membuat pembayaran, okay, untuk mengelakkan sentuhan pada cash, kita boleh gunakan e-wallet. Okay, seperti Touch 'n Go e-wallet ataupun GrabPay. Untuk dengan muzik, kita boleh stream muzik daripada iTunes ataupun daripada Spotify. Untuk delivery, untuk kita boleh gunakan Foodpanda. Dan juga untuk webinar, meeting dan sebagainya, kita boleh gunakan aplikasi Zoom. Kesemua teknologi ini ia boleh berlaku. Kita boleh gunakan sekarang kerana kita telah berada dalam revolusi industri 4.0. Kerana teknologi komputer itu dan juga teknologi komunikasi itu telah pun advance, membolehkan kita untuk menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini. Alright? Selain daripada ini, artificial intelligence juga sering digunakan ataupun boleh digunakan untuk melawan wabak ini. Ya? Dalam penggunaan AI, okay, kita melihat bahawa sebenarnya AI ini telah dan sedang digunakan dalam pelbagai aspek. Seperti mana contohnya untuk aspek sebagai untuk memberi early warnings ataupun untuk buat tracking dan predictions, untuk visualize data menggunakan dashboard, untuk buat diagnosis, okay, untuk buat treatment dan juga untuk memastikan bahawa pengaturan sosial itu dibuat. Okay, AI telah pun digunakan dalam aspek-aspek ini. Saya akan cuba pergi ke setiap satu aspek ini secara ringkas. Contohnya, Blue Dot. Blue Dot ni adalah AI sistem yang telah pun dibangunkan untuk membuat prediction. Di mana sebelum COVID-19 lagi, aplikasi Blue Dot ni telah pun digunakan untuk buat prediction bagi wabak Ebola dan juga wabak Zika. Okay. Dashboard. Okay, saya rasa semua faham, semua tahu mengenai dashboard. Dashboard ni kita boleh gunakan untuk melihat kawasan-kawasan yang mempunyai kes, sama ada kawasan yang hijau, kawasan kuning ataupun kawasan merah, supaya masyarakat boleh bersedia atau boleh mengambil langkah-langkah tertentu yang menerusi paparan pada dashboard ini. Okey, untuk
tracking dan prediction. Okay, untuk tracking dan prediction, AI ni kita gunakan, biasanya adalah kita perlu gunakan big data. A lot of data is needed lah untuk kita buat tracking dan prediction. Tetapi ada juga model yang dibangunkan yang tidak berjaya. Sebagai contoh, Google Flu Trends. Okay? Kepada yang tahu mengenai Google Flu Trends ini adalah satu aplikasi yang telah dibangunkan oleh Google, atau algoritma yang dibangunkan oleh Google untuk membuat prediction terhadap influenza. Okay? Projek ini ataupun algoritma ini bermula pada tahun 2008, tetapi ianya telah pun diberhentikan pada tahun 2015 kerana predictionnya adalah salah. Okay? Tak accurate, overestimate. Okay? Fenomena ini kita panggil, kenapa Google Flu Trends ni gagal? Ianya dikaitkan dengan apa yang satu term dipanggil big data hubris. Okay? Big data hubris ni adalah assumption bahawa big data analytic ni boleh menggantikan data analitik matematik yang biasa. Okay? Itu assumptionnya. Tapi sebenarnya kalau kita bergantung kepada big data analytic sahaja untuk mengganti the whole data matematik analitik yang biasa, maka ianya akan membawa kepada prediction yang tak tepat. Kerana dia dipengaruhi oleh noise tadi. Google gunakan search engine melalui algoritma Google Flu Trends ini. Google menggunakan search engine akan melihat apakah carian yang dibuat, okay, terutama untuk yang berkaitan dengan influenza. Kalau sekiranya ramai yang mencari pasal influenza, yang cuba nak mencari dia punya simptom, cuba nak mencari bagaimana cara nak melawat influenza, maka dia punya assumptionnya adalah bahawa wabak influenza sedang merebak pada kawasan-kawasan tersebut lah. Okay? Tapi ianya projek ini telah pun diberhentikan pada tahun 2015 kerana prediction ni tidak tepat. Selain daripada itu, AI juga digunakan untuk buat diagnosis. Okay? Sebagai contoh, paparan image daripada X-ray, kita boleh gunakan machine learning untuk train sistem tersebut untuk mengetahui, untuk membezakan bagaimanakah bentuk image X-ray di antara mereka yang dijangkiti COVID-19 dengan mereka yang tidak dijangkiti oleh COVID-19. Supaya sistem boleh buat diagnosis ataupun boleh memberikan result, okay, dengan cepat. Untuk treatment, Google DeepMind juga telah digunakan untuk buat prediction terhadap structure protein of this virus lah. Daripada awal bulan Mac lagi, Google DeepMind ni telah pun membuat prediction, dan prediction ni daripada masa ke semasa ditambah baik untuk lebih tepat untuk mengenal protein virus tersebut lah. Ini berguna untuk dalam pembangunan vaksin. Selain daripada itu, AI juga digunakan untuk memantau sejauh mana pematuhan kepada social distancing. For example, gunakan vision camera ini, kita boleh tahu sama ada social distancing ini dipatuhi oleh masyarakat atau tidak. Okey, itu adalah sebahagian daripada kegunaan teknologi 4AR ataupun AI yang digunakan dalam melawan wabak COVID-19. Sekarang kita masuk ke part keempat, iaitu saya akan berkongsi mengenai aplikasi COVID Sense yang telah pun kita bangunkan. Seperti mana yang saya sebut di awal tadi, COVID Sense ini bermula pada bulan Mac, di mana pada ketika itu ianya adalah COVID Sense 1.0, dan kemudian telah berlaku ataupun kita telah melakukan pelbagai iterations sehingga kini kita mempunyai COVID Sense 4.0. Dan seperti mana yang saya jelaskan di awal tadi, dan semasa kita membangunkan aplikasi COVID Sense ini, tujuan utamanya adalah untuk membuat contact tracing. Okay? Untuk buat contact tracing. Untuk yang mengetahui berkaitan dengan contact tracing, sebenarnya ada beberapa cara yang boleh digunakan untuk buat contact tracing ini. Pertamanya adalah dengan menggunakan GPS. Dengan menggunakan GPS location, di mana lokasi GPS pengguna aplikasi ini akan disimpan untuk kita track dekat mana tempat-tempat yang user pernah ataupun pengguna pernah pergi. Itu satu. Yang kedua, cara kedua untuk melakukan contact tracing ini adalah dengan menggunakan teknologi Bluetooth, di mana Bluetooth pada smartphone itu boleh digunakan untuk mengesan
sama ada untuk urusan kontak di mana Bluetooth antara smartphone dengan smartphone ni dia boleh berhubung, dia boleh exchange dia Bluetooth ID. Nanti saya akan terangkan sedikit bagaimana Bluetooth contact tracing ini dan juga GPS contact tracing ini digunakan dalam aplikasi COVID Sense. Okey, selain daripada untuk contact tracing, COVID Sense ini juga dibangunkan untuk menyampaikan maklumat berkenaan dengan COVID-19. Okey, dan juga untuk menggunakan aplikasi ini sebagai self-screening. Di mana menerusi self-screening ini ada beberapa soalan yang akan ditanya di mana user boleh menjawab soalan-soalan ini dan aplikasi ini akan memberikan skor. Berdasarkan skor ini, risk factor pengguna akan ditentukan sama ada low risk, medium risk ataupun high risk. Dan sekiranya risk factornya adalah high ataupun tinggi, maka pengguna disarankan atau dinasihatkan untuk menghubungi pusat kesihatan yang terdekat. Selain daripada itu, aplikasi ini juga boleh digunakan untuk check-in ataupun travel registration. Check-in ni sama lah macam seperti MySejahtera di mana bila kita pergi ke satu tempat, kita scan untuk kita check-in mengatakan bahawa kita telah pun pergi pada tempat tersebut lah. Travel registration. Okey, kalau ingat, kebenaran yang masih ingat, semasa MCO dahulu, kita bulan Mac, apabila kita dibenarkan untuk merentas daerah. Okey, untuk merentas daerah kita perlu dapatkan permit. Kita perlu dapatkan permit di mana kita perlu pergi ke balai polis dan mengisi borang dan juga untuk dapatkan permit untuk cross state lah, untuk merentas daerah. Tetapi menerusi aplikasi COVID Sense ni, apa yang kita cuba lakukan adalah kita tak perlu untuk pergi ke balai polis untuk mendapatkan permit, di mana kita boleh gunakan aplikasi ini dan aplikasi ini akan based on GPS location kita, aplikasi ini akan tahu adakah kita ini berada di zon hijau ataupun zon merah ataupun zon kuning. Okay? Dan melalui destinasi yang nak kita tuju, aplikasi ini pun akan tahu bahawa adakah destinasi itu zon apa, zon hijau, kuning atau merah. Dan sekiranya kita datang daripada zon hijau dan pergi ke zon hijau, maka aplikasi ini akan mengeluarkan permit. Okey, secara automatik. Dan mungkin permit ini boleh ditunjukkanlah kepada polis sekiranya masa kita nak bergerak. Okey. Ini sebagai contohlah yang telah atau boleh kita bangunkan atau telah pun kita bangunkan. Okay. Kita selain daripada kita umum mengetahui bahawa semasa awal-awal dahulu kita ada beberapa aplikasi yang telah pun dibangunkan oleh kerajaan misalnya, iaitu MySejahtera, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan, MyTrace, aplikasi yang dibangunkan oleh MOSTI, dan juga ada satu aplikasi tu saya rasa Gerak, MyGerak. Kami tu Gerak lah. Aplikasi ni dah tak digunakan sekarang. Ada yang Gerak ni adalah aplikasi yang dibangunkan bersama dengan MCMC kalau saya tak silap. Okay. So sebelum ni kerajaan ada 3 aplikasi yang berbeza. Tapi kita lihat adoption rate ataupun user base untuk aplikasi ini agak rendah. Mungkin sekarang MySejahtera agak tinggi lah sebab kita diminta untuk gunakan MySejahtera untuk masuk premises, untuk masuk ke premis. Tapi kalau kita lihat pada aplikasi seperti MyTrace, dia punya adoption rate tu amat rendah. Mengapa? Mengapakah dia punya adoption rate ataupun user base rendah? Ini adalah kerana pertama, kita ada 3 aplikasi yang berbeza untuk membuat 3 perkara yang berbeza. Okay, untuk contact tracing kita gunakan MyTrace. Untuk kita check in ke tempat yang kita nak masuk, kita gunakan MySejahtera. So, user terpaksa install banyak aplikasi. Itu yang pertama. Yang kedua, isu privacy. Isu privacy ni adalah isu yang agak kritikal. Isu yang agak kritikal yang mana ini adalah isu utama yang menyebabkan kenapa masyarakat tidak mahu menggunakan aplikasi seperti ini. Terutama seperti aplikasi MyTrace. Okay? Dia punya adoption rate amat rendah. Inilah isu-isu yang kita cuba atasi, menerusi aplikasi COVID Sense. Di mana menerusi aplikasi COVID Sense, kita gabungkan ke semua features ini dalam satu aplikasi. Pertama. Yang kedua, kita menggunakan cara tertentu untuk memastikan bahawa privacy user dipelihara. Okay? It's a privacy protected application.
Okay, kalau saya tunjuk kita punya approach yang digunakan oleh COVID Sense. Ini adalah satu integrated solution. Mana dalam aplikasi ini kita ada feature yang dipanggil pandemic heat map. Okay, pandemic heat map ini adalah ia akan menunjukkan, memaparkan kawasan-kawasan yang mempunyai kes yang dikemas ini setiap hari. Dan ianya akan memaparkan sama ada kawasan itu kawasan merah, kawasan kuning atau kawasan hijau. Okay, dan sebagai user, dia boleh tahu kedudukan dia, dia berada dalam zon apa. Okay, dan ini juga pandemic heat map ini juga lah features yang kita boleh gunakan untuk travel permit tadi. Di mana bila kita nak bergerak atau cross state, sistem akan tahu kita berada dalam zon apa dan kita nak pergi ke zon apa. Seterusnya dalam COVID Sense ni juga kita ada contact tracing. Okay, contact tracing kita panggil dia privacy protected contact tracing. Okay, privacy protected contact tracing di mana approach yang kita gunakan berbeza dengan approach yang digunakan oleh MyTrace yang dibangunkan oleh Mosti. Okay, kalau siapa yang pernah gunakan aplikasi MyTrace, untuk menggunakan aplikasi MyTrace, pengguna perlu mendaftar. Okay, perlu masukkan nama, perlu masukkan phone number, di mana kita akan dapat dia punya OTP PIN untuk kita mengesahkan phone number tersebut. Maksudnya, maklumat seperti nama, phone number dan sebagainya akan disimpan. Okay? Tetapi, COVID Sense, kita tidak memerlukan pendaftaran. Kita tidak memerlukan nombor telefon, kita tak rekod. Kita ambil apa-apa maklumat daripada pengguna. Lepas tu ini dipanggil privacy protected. Kemudian saya akan terangkan bagaimana kita gunakan, bagaimana aplikasi ini boleh digunakan tanpa mengambil maklumat daripada pengguna. Feature seterusnya adalah air quality data. Okay, ini adalah satu lagi feature kita masukkan dalam COVID Sense, di mana pengguna boleh juga mengetahui air quality di kawasan masing-masing. Okay, air quality ni kita ambil data daripada sensor air quality Airbox Sense. Itu sensor ini juga sensor yang dibangunkan oleh UKM. Sensor yang dibangunkan oleh UKM. Kenapa kita masukkan maklumat berkenaan dengan air quality? Ini adalah kerana terdapat studi yang menunjukkan bahawa ada possibilities yang virus ini boleh tersebar melalui udara, melalui airborne. Okay, di mana partikel yang ada di udara boleh juga membawa virus ini. Oleh itu, sekiranya kita tahu di kawasan-kawasan yang mempunyai concentration yang tinggi, concentration partikel yang tinggi, maka masyarakat di kawasan tersebut perlulah berjaga-jaga ataupun berhati-hati. Terutamanya sekiranya zon tersebut adalah zon merah ataupun zon kuning. Okay, kerana kalau ianya zon kuning dan kemudian mempunyai konsentrasi partikel yang tinggi, maka ianya akan lebih memberi impact yang besar ataupun risiko yang besar kepada masyarakat di kawasan tersebut. Oleh itu, maklumat seperti ini adalah penting. Di samping itu, terdapat juga feature untuk self-screening. Ini adalah di antara feature awal yang kita masukkan dalam COVID Sense 1.0. Okey, berkenaan dengan contact tracing tadi yang saya masukkan sebagai privacy protected contact tracing, di mana kita tidak minta pengguna berdaftar. Kita tak minta pengguna mendaftarkan namanya ke, nombor telefonnya ke ataupun alamatnya. Okey, apa yang akan berlaku ialah setiap user yang install COVID Sense ini, okey, segala-galanya, semua operasinya akan berlaku lokal dekat phone masing-masing saja. Apabila phone user pertama, katakanlah user pertama, user A, dia berjumpa dengan user B. Okey, apabila jarak antara dua-dua user ni atau jarak antara phone yang dimiliki oleh kedua-dua pengguna ini dalam lingkungan 2 meter, maka kedua-dua phone akan exchange dia punya Bluetooth ID. Okey, phone A akan record Bluetooth ID phone B akan record Bluetooth ID phone A. Okay, setiap kali user berjumpa dengan orang lain, maka Bluetooth ID ni akan direkodkan, akan disimpan dalam phone sendiri. Okay, hanya device ID, iaitu device ID ni maksudnya device hardware tu lah, hardware ID dan juga Bluetooth. Okay, kemudian katakanlah sekiranya salah seorang individu ini tak sihat dan kemudian lepas pergi buat check up dan didapati tested positif COVID-19. Okey, apabila pengguna yang tested positif ini
maka dengan konsen yang diberikan oleh pengguna ini, maka pengguna boleh press a button from the app untuk upload ke semua Bluetooth ID yang dia pernah ada kontak dalam for the last 14 days. Okay, ke semua Bluetooth ID yang dia pernah ada kontak, dan this list akan diuploadkan ke server. Okay, dan di mana kemudian server ni pula akan notify, akan broadcast notification kepada kesemua hardware ID yang ada dalam rekod ini. Okay, server tak tahu siapa. Okay, sebab kita tak ambil nama, kita tak ambil lokasi pengguna tersebut. Tak tahu siapakah pengguna hardware ID ini atau pengguna phone ni. Tapi pengguna pun akan terima notification, mengarahkan mereka, menasihatkan mereka untuk pergi ke klinik ataupun ke pusat kesihatan untuk membuat check up. Okay, sebab dia ada kontak dengan salah seorang yang didapati positif dalam in the last 14 days. Dan pengguna ni pun tak tahu siapa orang tu sebab tak ada nama yang kita simpan. Jadi dengan cara ini, maka privacy setiap pengguna aplikasi ini dipelihara. Okay. Okay, itu berkenaan dengan contact tracing lah. Okay, selain daripada itu, HikMap seperti yang telah saya jelaskan tadi, kita ada aplikasi ini akan menunjukkan zon-zon, ikut zon merah, zon kuning dan zon hijau. Yang ini adalah berasaskan kepada real location. Okay. Sebenarnya kita dah test benda ni pada bulan 4, di mana pada ketika itu kita dapat data daripada partner kita, data positive cases ni, dan kita masukkan dalam map dan kita boleh plotkan dia punya heat map dia lah. Dan kalau setiap hari pihak kesihatan ataupun agensi kesihatan mempunyai data-data yang positive cases ni, so kita boleh update data ni setiap hari, dan pengguna yang dalam kawasan-kawasan masing-masing boleh semak sama ada dia berada dalam zon-zon apa. Dan daripada tu self-screen test tadi tu, ini hanya based on the risk score lah. Dia akan beritahu sama ada kita ada low risk, medium risk atau high risk berdasarkan kepada jawapan kepada soalan-soalannya. Dan feature adalah airborne transmission, di mana menerusi airborne transmission ini, menerusi features ini, aplikasi ini akan memaparkan concentration PM2.5 dan PM10, 2.5 micron dan 10 micron dalam kawasan masing-masing. Okey, dan seperti yang saya jelaskan tadi, dalam aplikasi COVID test ini kita menggabungkan kesemuanya dalam satu aplikasi. Kita tak perlu install pelbagai aplikasi dan semuanya boleh kita gunakan melalui satu aplikasi saja. Okey, untuk saya terangkan sedikit dengan roadmap bagaimana ini bermula dan versi-versi COVID Sense yang ada. Okey, seperti yang saya sebut tadi, kita start berbincang pada akhir Mac. Dan pada 13 April 2020, COVID Sense 1.0 telah pun siap dan boleh digunakan. Okey, untuk maklumannya, COVID Sense 1.0 ni tidak menggunakan Bluetooth, tapi pada ketika ini kita gunakan GPS, di mana GPS pengguna disimpan. Okay, pada peringkat ni privacy tak begitu baik, okay, di mana GPS location GPS untuk pengguna aplikasi kita masukkan ke dalam server. Okay. Kita masukkan ke dalam server. Pada semua yang menggunakan aplikasi ini, kita boleh tahu ke mana ataupun mana tempat-tempat dia pergi. Sebab aplikasi akan sentiasa hantar GPS location lah. Tapi kita ada rule lah berapa jauh dia bergerak daripada satu point ke satu point. Sebab kita tidak mahu server ni menyimpan terlampau banyak koordinat ataupun GPS location. Lepas tu kita ada set, kalau dia bergerak lebih daripada 5 km, dan baru kita store. Dan untuk tempoh masa yang lama, barulah kita store dia punya GPS location. Tapi versi 1.0 ni dia masih dia taklah begitu privacy protected. Kemudian kita buat COVID Sense 2.0. Okey, yang ini kita masih lagi berasaskan kepada GPS, tetapi kita improve in terms of privacy. Di mana dalam COVID Sense 2.0 data tak dihantar ke server dah. Okey, data lokasi GPS tu hanya disimpan dalam handphone masing-masing sahaja, tak dihantar. Penghantaran lokasi ini ke server hanya boleh dibuat sekiranya pengguna tersebut didapati positif, dan itu pun dengan kebenaran daripada pengguna sendiri. Barulah dia boleh upload ke semua lokasi yang dia pernah pergi ke dalam server.
Okay, itu yang improvement kita buat pada COVID Sense 2.0. And pada COVID Sense 3.0, di sinilah baru kita menggunakan teknologi Bluetooth. Okay, kita gunakan Bluetooth contact tracing. Dalam COVID Sense 3.0, kita dah tidak gunakan lagi GPS. Kerana kita dapat tahu bahawa GPS tracking ni adalah sesuatu yang tak digemari langsung oleh pengguna. Okay, pengguna tak suka kita tahu ke mana mereka pergi. Walaupun kita cakap bahawa ini tak disimpan di server, tetapi pengguna still skeptical. Skeptical untuk menggunakan aplikasi yang berasaskan kepada GPS tracking lah. Sebab itu kita gunakan COVID Sense 3.0, kita gunakan BLE atau Bluetooth contact tracing. Dan COVID Sense 4.0 ini adalah COVID Sense yang kita dah gabungkan dengan air quality monitoring. Okay. So ini adalah peringkat bagaimana COVID Sense aplikasi ini dibangunkan. Sebenarnya pembangunan aplikasi ataupun projek COVID Sense ni ada kita gunakan dua geran daripada UKM. Okay, geran pertama adalah daripada Fakulti Perubatan. Okay, ini peringkat awal di mana Prof. Dr. Nursiza daripada Fakulti Perubatan berbincang dengan saya dan kita decide untuk buat membangunkan aplikasi COVID Sense ini. Pada ketika itu kita menggunakan geran daripada Fakulti Perubatan. Dan kemudian untuk COVID Sense 3.0 dan juga untuk total integration ini kita menggunakan geran top down juga daripada UKM. Untuk ketika ini saya boleh katakan bahawa aplikasi ini telah pun siap. Ini adalah screenshot aplikasi tersebut. Saya sebenarnya nak tunjukkan aplikasi. Tak apa. Saya habiskan dulu slide ini. Ini screenshot yang kita boleh dapat daripada aplikasi yang COVID Sense. Dan untuk conclusionnya, untuk menutup pembacaan saya, selepas ini saya akan tunjukkan demo sikit lah aplikasi itu. Okey, daripada melalui pembatakan ini, apa yang kita boleh dapati adalah 4IR ini memainkan peranan yang sangat penting dalam menangani wabak COVID-19. Cuba kita bayangkan sekiranya COVID-19 ini berlaku 10 years ago, di mana kita tidak ada teknologi digital ataupun tidak ada teknologi 4IR. Maka banyak perkara ataupun sukar untuk kita mematuhi social distancing dan sebagainya. Okey, nak buat webinar secara online pun kita tak boleh buat pada ketika itu. Kapasiti teknologi ataupun kapasiti komputer dan juga komunikasi ada ketika itu tidak membolehkan untuk kita menggunakan teknologi seperti ini. Okey. Data ada amat penting terutama dalam penggunaan AI, penggunaan machine learning, data amat penting. Tapi seperti mana kita lihat prediction ataupun machine learning atau AI ni ianya adalah as good as the data. Kalau data itu tak baik, tak bagus, maka prediction juga dah tak. Dan kita juga tahu bahawa data privacy ini adalah isu yang amat kritikal, yang perlu dititik beratkan kalau sekiranya kita ingin mendapatkan high user acceptance. High user acceptance ataupun technology acceptance, so kita kena memastikan data privacy ini dijaga. Dan conclusion terakhir saya adalah every little helps. Okay, from various aspect of technology is needed untuk melawan pandemik COVID-19 ini ataupun any future pandemic yang akan datang. At least sekarang ni kita dah belajar dan kita tahu apakah yang perlu dilakukan sekiranya berlaku lagi another pandemic selepas ini. Okay, sebelum saya akhiri, saya tunjuk sikit kalau boleh nampak. Nampak tak? Ya, saya kena stop sharing. Kalau saya stop sharing, boleh pinkan Dr. Syawal kot. Macam mana? Boleh semua orang kalau nak nampak Dr. Syawal besar, pinkan video Dr. Syawal. Ya, okay. Sebenarnya saya cuba nak runkan, nak mirror handphone kepada TV, tetapi firewall di UK ni dia block mirroring ni lah. Saya tak nak mirror. Tapi dekat rumah saya boleh mirror handphone ni kepada TV dan saya boleh share the screen lah. Okay, kalau lihat okay, kalau kita runkan aplikasi COVID Sense tadi, okay, ini adalah aplikasinya, COVID Sense. Kalau kamu boleh baca, bila kita run akan aplikasi ini, okay, COVID Sense ni sebenarnya app ni dia jalan in the background. Sebab dia perlu untuk exchange the Bluetooth ID between phones kan, maka aplikasi ni akan sentiasa berjalan di background lah.
dan menulis aplikasi ni kita boleh buat self-screening test. Okay, bila kita klik self-screening test, dia akan ada set of questions yang mana user perlu jawab, dan based on that jawapan, maka dia akan berikan risk factor, risk score. Okay, sama ada low, medium ataupun high. Okay, dan kita juga boleh tekan button share ni, share the app. Okay, satu perkara yang saya perlu tekankan kat sini, untuk sebarang aplikasi yang berasaskan kepada COVID, okay, Google dan juga Apple tidak membenarkan orang, Google ataupun Apple tak membenarkan kita publish aplikasi COVID di Play Store ataupun di App Store. Okay? Hanya pihak berautoriti sahaja, kerajaan sahaja yang boleh publish app. Sebab tu kita boleh publish app, kita boleh publish app COVID dekat Google Play Store. Tetapi bila kita bangunkan dengan Android, kita boleh share. Sebab Android membenarkan kita share file APK kan. File APK kita boleh je pass share ni secara tertutup kepada mereka yang nak test aplikasi ni, maka kita boleh pass that file. Dan user boleh install masing-masing lah. Sebab itu kita gunakan Android. Dalam pembangunan aplikasi ni kita gunakan Android. Okay, dan juga boleh tekan button share ni untuk share the app kepada sesiapa kita nak lah. Kalau kita tekan share ni, kita boleh share lah, nak share melalui WhatsApp ke, Facebook ke dan sebagainya. Dan okay, kalau sekiranya katalah pengguna tu dia tested positif, okay, apa yang dia perlu buat adalah dia tekan button yang bawah ni. Dia tekan button bawah ni, soalnya have you tested positive for COVID-19, maka kalau yes, tekanlah yes. Tekan yes. Dan dia katanya bila kita first kena simptom, okay, tekanlah tarikhnya. Okay, dan aplikasi ni akan menyuruh user masukkan report ID. Report yang dia masa dia pergi hospital, health report itu. Sebab apa kita nak elakkan orang main-main, okay, bermain-main. Dia kata dia positif, so nanti kan app ni akan notify kepada semua user. Kata you pergi check sebab you terlibat dengan kontak yang positif. Boleh tak? Okay, sebab itu kita memerlukan user memasukkan dia punya report ID. So tekan report ID, masukkan nombor reportnya, saya hentam nombor apa-apa. Okay, dan kita tekan button report. Bila tekan button report, dia akan hantar data, all the Bluetooth ID daripada handphone ni akan dihantar ke server. Supaya server boleh notify, broadcast pada semua handphone ataupun pengguna yang ada app ni, yang ada dalam Bluetooth ID-nya lah. Okay, tapi kan report ni tak betul, so dia keluar error kat bawah tadi, dia tak boleh hantar sebab dia tak jumpa report ID. Di mana report ID ni kenalah match dengan report ID yang ada dekat pusat kesihatan. Okay, dan lepas tu kalau kita tekan bahagian location ni, dia akan tunjukkan heat map. Okay, mungkin saya dalam bangunan agaknya. Okay, tak keluar pula je. Okay, ada. Okay, sekarang ni kalau tengok pada zone ni, ini ada zone-zone yang ada cases, okay. Tetapi ini bukanlah data sekarang. Kalau lihat kat bawah ni, kalau boleh nampak kat bawah ni tulis last updated 24th April 2020. Ini adalah data pada 24 April 2020. Okay, di mana kita masukkan ke semua number of positive cases dan kita plug in dalam map dan kita beritahu adakah kita berada kat dalam zone mana. Untuk memastikan bahawa privacy dijaga, okay, zoom level ni kita restrict. Di mana dia tak boleh zoom sampai dapat detail lokasi kes tersebut. Okay, sebab kita nak tahu detail siapa, kat mana ada number of positive cases tu lah. Okay, ini aja hikmat dari tu. News ni adalah untuk kita dapatkan maklumat berkenaan dengan COVID-19, wabak sebagainya. Itu saja daripada saya. Sedikit perkongsian mengenai aplikasi COVID-Sense ataupun projek COVID-Sense yang kita bangunkan. Kalau ada apa-apa soalan, saya serahkan balik kepada host, Dr. Nashrah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Syawal. Canggih COVID-Sense tu. Patut tadi kita cari dekat dalam Google Store tak ada.
Okey, Ya, Dr. Syawal, kita ada soalan kat sini, okey, dekat ruang chat kita. Daripada Nurul Huda Muhammad, dia kata maksudnya kita punya penggunaan COVID Sense ni, apps ni, kita perlu lampirkan bukti report dalam aplikasi kita ni ke? Ataupun dia report kesihatan tadi tu ya? Ya. Okey. Ya, betul ya. Sebab ini kita buat untuk elakkan orang prank ataupun orang bermain-main lah dengan aplikasi tersebut. Semasa kita bangunkan aplikasi ni, kita harap kita dapat bekerjasama dengan Pusat Kesihatan ataupun Kementerian Kesihatan untuk memastikan bahawa hanya ID tertentu daripada Pusat Kesihatan yang boleh kita gunakan. Yang mana sakit bila dia tested positif, mungkin dia ada satu nombor. Of course dia akan ada nombor registration number dia dekat Pusat Kesihatan. Maka this number can be used lah untuk verify bahawa dia telah pun didapati positif COVID-19. Ya, kita perlukan report ID tu. Oh, okey. Alright. Okey, ada soalan daripada ni, Profesor Syarudin Zainal. Adakah apps ini ada ambil kira tempoh masa berdekatan? Jika hanya berselisih semasa berada di satu tempat, adakah dikira sebagai contact list? Contoh kan, apa pun akan duit ke apa ke kan? Dia detect ke macam tu? Ya, betul. Protokol yang kita masukkan dalam algoritma ni adalah, yang pertama, distance antara handphone ke handphone perlulah dalam lingkungan 2 meter. Kalau about less than 2 meter. Kalau jauh daripada tu, kita tak simpan. Okay, kita anggap mungkin tak, dia mungkin probability untuk dapat infection tu kurang. Itu pertama. Yang kedua, masa. Betul, masa. Berapa lama masa kita berada dalam konteks tersebut. Okay, saya ingat apa kita masukkan, kat saya dia kenalah melebihi daripada 30 minit. Kalau bawah daripada tu, kita simpan dia punya ID lah. Tapi of course benda akan boleh kita ubah dalam program ini tersebut. Kalau sekiranya kita ada maklumat-maklumat lain di mana ianya mungkin boleh berlaku juga jangkitan sekiranya dalam jarak yang jauh, kita boleh masukkan juga ke Newswire dia punya algoritma lah. Oh, kira macam contohnya kalau berselisih dekat pasar malam ke, dia tak dapat lagi lah. Tak dapat lah, dia pun tempoh yang lama. Dia sekarang dalam 30 minit macam tu lah masa sekarang. Okey. Ya, betul. Okey, soalan lain daripada Stewart Anak Mindo mengata, boleh dan perlukah kita wajibkan semua katitangan UKM untuk menggunakan apps ni? Pertama, app ini dibangunkan atas platform Android saja. Buat masa kita pada peringkat awal kita memang dalam proses untuk bangunkan iOS version iOS, untuk digunakan oleh pengguna Apple. Tetapi umum mengetahui bahawa untuk aplikasi iOS ni hanya boleh kita jual atau kita share, kongsi menerusi App Store saja. Tak boleh dibuat di luar daripada App Store. Dan kita tahu bahawa Apple tak membenarkan third party ataupun orang lain untuk masukkan aplikasi yang berkaitan dengan COVID. Hanya kerajaan ataupun autoriti saja yang boleh, atau hanya app yang mendapat endorsement daripada kerajaan saja yang boleh. Oleh itu kita stop development untuk iOS tu, kita stop sebab kita nampak mungkin tak ada possibility untuk kita boleh share aplikasi ni di kalangan pengguna Apple. So buat masa ni kita hanya ada versi Android sahaja. So kalau nak mewajibkan semua UK pakai tu mungkin boleh tu boleh, tetapi hanya pengguna Android sajalah yang boleh pakai. So mungkin lepas ni Dr. Syawal boleh kot share pada kita yang apps tadi tu. Boleh. Macam mana kalau kita nak dapatkan apps ni? Okey, sebelum ni untuk COVID Sense 1.0, bila kita start pada bulan Mac, kita semula gunakan pada akhir bulan April. Untuk projek itu kita nak test penggunaannya, kita dengan kerjasama Fakulti Perubatan, kita dah gunakan app ni dekat hospital UKM lah, HCTM, di mana pada ketika itu ada ward di HCTM yang digunakan untuk sakit yang positif, COVID-19 positif. So kita minta bantuan staf di sana untuk masukkan install dengan consent daripada sakit, untuk kita install app ni kepada
pesakit-pesakit yang tested positif. So kita hanya pass di file APK kita itu dan mereka boleh install lah dalam handphone masing-masing dan kita boleh monitor di manakah kedudukan mereka atau lokasi-lokasi mereka lah. Pada ketika itu kita gunakan GPS location. Tapi kita dapat consent kebenaran dari mereka dahulu untuk install sebab ini melibatkan privacy mereka. Cara kita sebarkannya adalah melalui kita share melalui APK ataupun saya juga ada URL address yang kita simpan app ni, di mana kalau kita key in address tersebut, saya dah lupa dia punya alamat URL dia. Dia di bawah website Innocence, di mana key in URL tersebut boleh klik untuk download APK tu dan install dalam handphone masing-masing. Boleh guna URL lah. Nanti kalau saya cuba nak buka balik URL tu tapi somehow dia tak boleh buka. Okey, siapa yang berminat bolehlah kita dapatkan hari ni ya. Okey. Okey, ada soalan daripada Prof Madina mengatakan coding apa yang digunakan untuk bangunkan apps ini? Ini kita gunakan Android Studio. Android Studio. Yeah. Okey. Prof Tarikul pun tanya, give us picture. It is very clear. What brand? Ni lain macam soalan ni. Ni Sony Okey, daripada Prof Tuti. Adakah apps ini boleh berfungsi walaupun kita hide fungsi function Bluetooth telefon? Okey, soalan yang baik app ni tak akan berfungsi kalau kita switch off Bluetooth. Jadi kalau kita switch off Bluetooth, dia tak akan berfungsi. Oleh itu, dalam mana-mana app contact tracing, memang kita terpaksa switch on Bluetooth all the time. Okay, tetapi dia adalah feature di mana kalau sekiranya kita install app ni dan sistem tak dapat detect Bluetooth, dia akan keluar notification your Bluetooth is off. So dia akan minta pengguna onkan Bluetooth. Okay, memang kita terpaksa onkan Bluetooth. Ini juga satu isu dengan iOS. Umum mengetahui bahawa iOS mempunyai rule atau protokol yang berbeza untuk Bluetooth mereka, di mana kalau kita ingat kalau kita cuba fikirkan konsep app ni katakanlah saya gunakan Android dan kawan saya guna Apple. Saya bertemu dengan dia, tu Android dengan Apple. Okay, ni dua platform berbeza. Okay, sebelum ini pengguna Android tak boleh berkomunikasi secara Bluetooth dengan pengguna Apple. Okay, kita tak boleh communicate walaupun kedua-duanya menggunakan Bluetooth. Tetapi untuk COVID-19 ini, untuk wabak ini, Google dan Apple mereka telah pun membangunkan protokol di mana Android dan Apple boleh berkomunikasi melalui Bluetooth. Okay, again, untuk menggunakan API daripada kedua-dua ni hanya diberikan kepada authority sahaja. Google dan Apple tak berikan API ini kepada orang biasalah. Kalau kita nak minta tak dapat lah. Okey, jadi apa soalan tadi soalnya bila hide Bluetooth lah. Jadi kita pasti gunakan Bluetooth. Tak boleh hide. So jadi kalau kita download apps ni, kita kena sentiasa onkan Bluetooth kita lah. Begitu. Ya, betul. Saya tak pasti macam mana yang lain, tapi macam tempoh saya ni saya tak pernah off Bluetooth. Bluetooth di PS memang tak pernah off. Jadi yalah, untuk pengguna lain perlu sentiasa onkan Bluetooth lah. Okey, daripada Dr. Alauddin mencadangkan sharekan juga COVID sensing dengan pihak pusat HEP di KM. Boleh, tetapi kita satu perkara yang saya perlu tekankan di sini adalah yang heat map tu, yang zone heat map tu, dia bergantung kepada data cases, positive cases. Okay? Kita tak ada data ni. Data ni hanya dimiliki oleh pusat kesihatan dan juga silap saya polis Diraja Malaysia, dia mempunyai data-data positive cases ni. Sebab itu pada semasa kita membangunkan app ni, kita berharapkan kerjasama dengan agensi-agensi berbeza untuk kita dapat data supaya kita boleh key in. Kita boleh masukkan setiap hari, update setiap hari number of cases atau lokasi cases untuk supaya pengguna boleh tahu zone dia. Kejap okey, biasalah. Okay, jadi buat masa ni kita tidak ada update lokasi yang terkini lah. Yang saya ada dalam app tu adalah pada bulan 4. Itulah data yang saya dapat pada ketika itu untuk saya test dengan app ni. So jadi kalau kena untuk harian memang kena update secara harian lah ya?
kita kena update. So sebenarnya kita dah buat satu algoritma ni mudah untuk aplikasi ni refresh atau update lokasi ni based on kita masukkan data daripada polis ataupun daripada pusat kesihatan. Okay. Alright, ada soalan daripada Stewart. Ada tak fungsi untuk monitor individu yang berada dalam zon 2 dan zon 3 kontak COVID-19? Bukannya yang close contact lah ni maksudnya kan? Zon 2, zon 3 ni apa Zon merah, kuning, hijau tu ke? Level kategori kontak rapat. Kategori kontak rapat kan ada yang kontak rapat, yang sekunder. Okey. Masa app ni dibangunkan, kita tidak melihat kepada kategori kontak rapat ni lah. Dia hanya apabila handphone ini berdekatan dengan handphone lain, itu saja. As long as your phone close to another phone, yang ada app yang sama dalam jarak yang tertentu within a stated period of time, maka barulah ID tu akan di-exchange dan akan disimpan. Okay? So kita tak boleh nak monitor because sebenarnya kita tak tahu siapa pun. App ni untuk menjaga privacy, app ni dia install dekat local komputer, local phone. Segala maklumat disimpan dekat handphone masing-masing. Tidak ada third party yang tahu apakah maklumat yang disebut oleh handphone itu. Okay? Ini untuk menjaga privacy. So memang kita tak tahu siapa, kita tak boleh monitor individu. No monitoring can be done. Okay, soalan seterusnya daripada Dr. Nasharuddin. Jika Bluetooth sentiasa on, adakah keselamatan data terjamin? Ini pun concern kita juga sebab kita, macam Dr. Syawal mungkinlah kot boleh kontrol apa kan. Kita yang biasa-biasa ni kalau on je, macam sure tak sure macam mana tu? Betul ke? Data Okay, pada saya Bluetooth ni dia sukar untuk dicuri data sebenarnya sebab umum mengatakan bahawa untuk Bluetooth ni untuk transfer data atau file melalui Bluetooth kita perlu ada permission daripada user. Okay, pairing tu diperlukan. Selepas pair, agree to pair barulah kita boleh transfer data. So saya tak nampak isu breaching of data lah bila Bluetooth kita on lah. Hanya yang untuk app ni juga, untuk app ni sahaja mana kita hanya exchange that ID saja. No other part of exchange can happen. Tak boleh, tidak ada pertukaran data maklumat file yang boleh berlaku antara phone ke phone. Tak boleh. Sebab app ni hanya didesign untuk exchange that part, that ID sahaja. Sebab itu untuk case ni dia tak perlukan pairing, dia tak perlukan permission untuk pairing. Tak ada. Okay, dia hanya based on bila kedua-dua phone ni dia ada broadcast dia Bluetooth, okay, dia akan detect dia punya signal strength. Dia ada RSSI, dia detect signal strength between two phone. Based on this signal strength, dia tahu jarak antara dua phone ni berapa, apakah jarak antara dua phone ni. Okay, masa tu dia extend the ID, itu saja. So dia kira ni Bluetooth ni dia akan connect dengan Bluetooth lain dalam masa yang sama ya. Kalau semua orang dalam keliling kita menggunakan apps itu. Okay, ya bila kita gunakan app ni dia macam beacon lah. Kalau siapa-siapa yang pernah tahu atau pernah tengok beacon, Bluetooth beacon. Beacon ni alat yang kecil ya, alat kecil yang mana dia ni transmit dia punya ID. Hanya beacon ni dia transmit ID dia, hanya that small data saja ID yang dia transmit, dan handphone kita akan terima this data, kita akan always terima this data, tapi this small information saja, iaitu ID saja, dan juga dia punya distance, RSSI strength, strength tadi tu. Hanya itu saja yang kita ambil. Dia tak ada isu, dia untuk konsep beacon ni, dia tidak ada isu-isu breaching of data ataupun isu-isu kebocoran maklumat, tidak ada. Okey, ada soalan lain daripada peserta? Okey, nampaknya tak ada. Tapi saya ada satu soalan, soalan akhir lah daripada Pak Dr. Syawal. Apakah target akhir COVID Sense ni? Kemanakah hala tuju COVID Sense pada akhirnya? Macam tadi kita tahu dia terhad, hanya tidak sampai ke autoriti, tapi adakah perancangan itu ke arah semua orang boleh? Ya. Soalan yang baik. Okay, soalan baik dan amat relevan. Apakah hala tuju COVID Sense? Okey, untuk makluman semua, sebenarnya kami pasukan telah pun berjumpa dengan YBKJ pada bulan, saya tengah bulan 4 atau bulan 5
telah pun berjumpa dengan YBKJ dan kita dah demo, dah tunjuk aplikasi COVID Sense ni yang dibangunkan oleh UKM. Saya pada ketika itu saya bersama Prof. Dr. Nurhiza melawat YBKJ. Kita dah demo, dah tunjukkan dan kita dah bagi tahu kenapa apakah bezanya COVID Sense ni dengan MyTrace yang dibangun oleh Mosi lah pada ketika itu. Tetapi selepas itu responnya senyap, tidak ada follow up, tidak ada. Saya rasa mungkin Mosi tidak berminat agaknya. Maka ianya tamat di situ saja. Sebab kita di antara sebab kenapa kita nak jumpa YBKJ adalah pertama, kalau kita boleh dapat endorsement daripada kerajaan, maka kita boleh gunakan Bluetooth API daripada Google dan juga Apple, iOS untuk dalam aplikasi. Dan kemudian kita boleh publish dekat Play Store dan juga App Store. Itu kita nak untuk dapatkan endorsement daripada kerajaan. Tapi sadly dia tidak berjaya lah. Sadly ini tidak berjaya, tidak sampai sekarang tidak ada apa-apa endorsement ataupun follow up daripada pihak kerajaan. So kalau nak kata apakah setuju, kita hanya setakat ini kita hanya boleh tunjuk bahawa proof of concept di mana kita mampu menghasilkan satu aplikasi yang boleh digunakan untuk menangani wabak COVID-19 lah. Mungkin in the future perhaps mungkin kalau ada yang berminat, benda ni boleh dikembangkan lagi ya. Okay, terima kasih Dr. Syawal. So kita doakan semoga COVID Sense apps yang dibangunkan oleh UKM ini boleh diguna pakai, diperluaskan lagi penggunaannya. Okay, InsyaAllah. Okay, kita dah sampai kepada penghujung pada siri webinar kita yang pertama. Okay, sebelum kita menutup, seperti biasalah kita punya ni agenda kita boleh turn on tak webcam so that kita ambil gambar sama-sama. Okay, kita nak tengok kemeriahan kita ataupun solidariti kita kepada COVID Sense ini. Okay, kita akan minta tolong apa tu, kita punya Ibu Setia ambilkan gambar. Okay, onkan kamera ya. Okay, onkan kamera kalau boleh semua. Kita ada empat page ni, kalau saya punya komputer lah. Okay, kalau boleh semua kita ambil gambar dulu. Okay. Sekejap, ada lagi. Okay, kita tunggu kejap. Okay, apa pun saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta hari ini yang daripada awal lagi yang ikuti siri webinar siri 1 ni. InsyaAllah kita akan ada lagi siri webinar yang kedua setiap bulan lah. InsyaAllah kita akan cuba mengendahkan pakar-pakar daripada FKB untuk beri sedikit perkongsian lah kepada kita semua. Okey, dah boleh ambil ke? Okey. Tunggu sekejap lagi, sikit lagi. Tunggu lagi dah selesai. Okay, lepas ni mungkin Dr. Syawal pun boleh kongsikan brand apa yang diguna ya. Kamera apa yang diguna. Tadi Prof tadi kau kata very clear. Okay. Boleh dah? Dah boleh ya? Okay, boleh. Okay, semua senyum ya. 1, 2, Lagi. Okay. Mula. 1, 2, 3. Sekejap Sekali lagi Lagi. 1, 2, 3. Okay. Last freestyle boleh? Okay. Apa-apalah, tak kisah. COVID. Gambar COVID boleh? COVID Sense. Okay, 1, 2, 3. Okey dah semua, terima kasih. Okay, sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua dan jangan lupa boleh like, follow dan share kita punya page FB official, FKAB official Facebook kita. Okay, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siri webinar yang kedua. Okay, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum dan minta maaf kalau ada salah kurang daripada pihak kami.
Okay, terima kasih. Terima kasih. Salam.